Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat sembahyang maghrib berjemaah di masjid di tempat yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi taufik pada kita supaya kita dapat menyertai majlis mendengar nasihat-nasihat agama yang mana majlis dilindungi malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dunia ini, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hantar makhluk-makhluknya di atas muka bumi ini. Salah satu daripada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah manusia, golongan kita. Kemudian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus manusia, menghantar manusia datang di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala putuskan Nabi Anbiya dan juga turunkan kitab-kitabnya. Tujuannya untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap zaman Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kitab yang sesuai dengan masa itu, dan juga Nabi Anbiya untuk mengajar dan memimpin umat masa dia. Bila tiba akhir zaman ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik umat dia dan hamba-hamba Allah ke arah jalan yang benar, jalan yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa 23 tahun seperti dia maklum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat-sahabat, golongan manusia terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik sahabat-sahabat melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga melalui sabdaan, perbuatan, amalan dan akhlak diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam didik umat dia, golongan sahabat itu. Tujuannya golongan sahabat inilah akan menjadi golongan tilah bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hamba-hamba Allah akan wujud kemudian daripada generasi sahabat itu. Jadi golongan sahabat ini golongan tilah yang menerima Al-Quran dan Al-Hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian golongan inilah akan disampaikan ke semua ilmu dan amal yang mereka terima daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan sampaikan kepada generasi akan datang, dan mereka dah pun sampaikan ilmu Al-Quran dan Al-Hadis dan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amalan sahabat-sahabat. Semua mereka dah sampaikan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dah pun sampaikan kepada golongan kemudian daripada mereka, yaitu golongan tabi'in. Jadi semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar, mendidik sahabat-sahabat melalui Al-Quran dan Al-Hadis, sahabat-sahabat dengan tekun mereka belajar dan menuruti amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
satu langkah demi satu langkah mereka turut betul-betul cara Rasulullah SAW. Dengan itu mereka dapat kejayaan di atas muka bumi dan juga di akhirat nanti. Jadi dalam didikan Rasulullah SAW, sahabat-sahabat yang belajar daripada Rasulullah SAW, di kalangan mereka wujud golongan ulama, golongan hafizul Quran, golongan hafizul hadis, golongan mufti, hafiz dan sebagainya, banyak golongan wujud di kalangan sahabat-sahabat. Walaupun begitu, di zaman sahabat-sahabat ini tidak sama dengan masa kita. Tidak sebut hafiz, imam, ustaz, syekhul hadis, muhaddis, mufassir, tidak sebut. Walaupun pandai tafsir, walaupun pandai hadis, walau apa sahaja mereka pandai, tetap pangkat mereka ini sahabat saja. Akan panggil sahabat. Dan walaupun Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di dalam golongan sahabat-sahabat, dia pandai bagi fatwa kepada sahabat-sahabat lain, tapi tidak disebut dia ini mufti, wanita dan sebagainya. Begitu juga di kalangan sahabat ada seperti Abu Bakar Siddiq dan Abdullah bin Mas'ud dan juga Sayyidina Umar. Mereka memahami agama lebih daripada orang lain, tapi tidak dinamakan mufti dan sebagainya, hanya sebut sahabat saja. Cuma kita perlu tahunya, di kalangan sahabat-sahabat ini ada golongan mufassirin, golongan hadisin, dan juga golongan mujtahidin. Jadi sahabat-sahabat yang sama-sama dengar Al-Quran dan Al-Hadis daripada Rasulullah SAW, di kalangan mereka utama sekali dua golongan besar, berbagi kepada dua golongan besar, yaitu golongan mujtahidin dan juga golongan tidak mujtahid. Golongan tidak mujtahid ini termasuklah golongan mufassirin, golongan muhaddisin, semua sekali. Jadi golongan mujtahidin ini golongan yang benar-benar mampu memahami Al-Quran dan Al-Hadis, itu dinamakan mujtahid. Yang di kalangan sahabat ada yang pandai tafsir Quran, ada yang pandai riwayat hadis seperti Abu Hurairah dan sebagainya. Walaupun begitu, mereka tidak sampai peringkat mujtahid. Maknanya golongan mufassir, muhaddis ke situ. Jadi perlu kita tahu satu kala di kalangan sahabat-sahabat ini ada dua golongan. Satu golongan mujtahid, satu tidak mujtahid. Walaupun mereka sama-sama mengambil Al-Quran dan Al-Hadis daripada Rasulullah SAW sendiri. Jadi dengan sama-sama bangsa Arab, semua sahabat ini, Nabi SAW sampaikan Al-Quran Al-Karim dalam bahasa Arab, sabdaan Rasulullah SAW dalam bahasa Arab, bangsa Arab Quraisy semua ini. Tapi bila mereka dengar ayat Al-Quran dan Al-Hadis daripada Rasulullah SAW, pahaman di kalangan sahabat-sahabat ini menjadi berbeza. Ada sahabat yang paham secara zahir maksud, dan juga ada sahabat yang paham secara mendalam. Ada berbeza mengikut kebolehan, kepandaian, dasar ijtihad mereka. Jadi ulama setelah kami bagi tahu di kalangan sahabat yang boleh bilang sebagai mujtahid yang mampu menguasai Al-Quran dan Al-Hadis, dan mereka mampu mengeluarkan hukum ahkam daripada Al-Quran dan Al-Hadis di dalam sahabat 124.000, hanya ada 135 orang sahabat sahaja. Cuma kita bilang 125.000. Itu
itu sahabat-sahabat yang sama-sama dengar Al-Quran dan Al-Hadis daripada Rasulullah. Di dalam itu ada mufassir, ada hadis yang pandai agama, semua pandai. Tapi yang boleh jadi mujtahidnya hanya ada 135 orang. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Abdullah bin Abbas, Sayyidina Ali, Abdullah bin Mas'ud, dan sebagainya, beberapa bilangan sahaja. Jadi sahabat-sahabat bila masuk di majlis Rasulullah SAW, mereka sama-sama dengar Al-Quran dan Al-Hadis daripada Rasulullah. Kemudian ada sahabat yang faham mengikut akhir maksud daripada Al-Quran dan Al-Hadis, mereka amal mengikut apa yang mereka faham. Dan terkadang ada di kalangan dalam Al-Quran dan Al-Hadis ayat sama ayat menjadi maksud berbeza. Terkadang ayat sama hadis bercanggah maksud, terkadang hadis sama hadis menjadi lainnya bercanggah maksud. Bila temu dengan keadaan-keadaan rumit begitu, sahabat-sahabat yang memahami makna akhir Al-Quran dan Al-Hadis ini, mereka tidak mampu menyelesaikan masalah, nak keluarkan hukum, nak cari jawapan yang mana patut kita pegang, yang mana patut kita amal. Ada sahabat setengah ini tidak mampu. Jadi mereka terpaksa menuju kepada sahabat di mereka mujtahid itu. Jadi ramai sahabat mereka rujuk kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kalau ada mereka tak faham, mereka rujuk tanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, sahabat-sahabat dulu, di mana sahabat-sahabat dah digelar Fuqahus Sahabat. Abdullah bin Mas'ud di kalangan sahabat, dia paling memahami ahkam Al-Quran dan Al-Hadis, Fuqahus Sahabat. Jadi sahabat-sahabat yang kurang memahami ataupun tidak mampu menyelesaikan percanggahan-percanggahan yang ada antara ayat sama ayat, antara ayat sama hadis, antara hadis sama hadis, mereka merujuk kepada sahabat-sahabat yang mampu bagi penyelesaian. Jadi sahabat-sahabat tidak panggil mujtahid di kalangan sahabat. Kemudian daripada itu wujud golongan tabi'in. Di dalam golongan tabi'in wujud masyhur sekali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sempat dengan sahabat 6-7 orang, dan dia dapat menerima hadis daripada lebih kurang 2-3 orang sahabat. Sebab itu sanad Imam Abu Hanifah ini lebih tinggi daripada sanad Imam Bukhari. Dalam kitab Bukhari ada hadis lebih hampir 8,000, 9,000 hadis. Dalam itu ada 23 hadis dibilang sebagai sanad hadis Imam Bukhari tertinggi. Maksud tertinggi ini antara Imam Bukhari dan Rasulullah SAW yang riwayat hanya sedikit saja. Jadi ada 23 hadis daripada Imam Bukhari. Antara Imam Bukhari dan Rasulullah SAW ini hanya ada 3 orang. Itu dinamakan rahasia Bukhari. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, dua ini sebelum Imam Bukhari. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, sanad dua imam ini dinamakan Sunaiyat Abi Hanifah dan Sunaiyat Imam Malik. Maksudnya antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan Rasulullah hanya ada 2 orang rawi. Sanad dua imam ini lebih tinggi daripada Imam Bukhari. Jadi di kalangan tabi'in wujudlah Imam Abu Hanifah sebagai imam mujtahid, dan di kalangan tabi'in wujud Imam Malik sebagai imam mujtahid. Kemudian daripada itu anak murid Imam Malik dan anak murid Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, dia itu anak murid Imam Abu Hanifah. Jadi wujudlah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini anak murid Imam Malik dan Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Kemudian wujud Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid
Allah, istihad daripada imam-imam itu sejak 200 Hijriah hitungan itu sampai hari ini diterima dan diikuti oleh seluruh umat muslimin di atas muka bumi. Jadi istihad daripada Imam Al-Haqqi menepati dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Walaupun berbeza pahaman, mesti anda menepati dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab apa? Di dalam Al-Quran ada istilah berbeza maksud ayat sama ayat. Dalam hadis pun ada perbezaan riwayat, tidak sama satu sama lain. Jadi imam-imam ini mereka kaji berdasarkan kebolehan ijtihad mereka dan juga berdasarkan kaidah-kaidah ijtihad mereka. Mereka memilih daripada situ ayat mana patut kita amal, hadis mana patut kita diberi keutamaan. Dengan cara itu mereka memilih. Jadi masing-masing imam-imam mujtahidin, imam-imam mazhab ini mereka memilih satu ayat, satu hadis oleh Imam Abu Hanifah yang bertambah lagi satu ayat dan satu hadis contohnya Imam Syafi'i amal. Jadi maksudnya dengan cara itu semua ayat dan semua hadis tidak tertinggal dan tidak dibiarkan oleh umat Rasulullah, semuanya dapat amal. Jadi perlu kita faham di situ perbezaan antara mujtahid dan muhaddis. Muhaddis ini hanya dia hafal hadis dan mampu riwayat hadis. Walaupun dia tidak pandai ijtihad mengeluarkan hukum daripada hadis, daripada ayat, tidak mengapa. Asalkan dia hafal ayat, jadi hafizul Quran, hafal hadis 100,000, puluhan ribu, puluh hadis dan dia hafal. Dah jadi muhaddis. Nah, seperti mana muhaddis ni syarat dia mesti dia dah hafal 10,000 hadis sekali dengan sanad. Kita ni dah jadi muhaddis, so baca satu hadis sekali dengan sanad pun tak boleh. Kalau saya baca saya tahu dari dan saya berbuka pandai baca hadis sekali dengan sanad panjang-panjang ni bukan senang. Hafal matan hadis-hadis pendek-pendek bolehlah, dan hafal hadis panjang-panjang pun mampu. Tambah lagi sangat nama orang, kadang-kadang nama itu pun payah kita nak sebut pun tak perlu nama itu. Itu payah bagi kita. Jadi imam-imam dipilih oleh Allah mudah bagi mereka. Mereka hafal semua itu. Ada di kalangan hadisin yang dah sampai mereka hafizul hadis, yang mampu hafal 100,000 hadis sekali dengan sanad, seperti Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang syarah Bukhari, Fathul Bari. Dia tu 100,000 hadis hafal. Imam Jalaluddin Suyuti yang tulis tafsir Jalalain, dia hafizul hadis 100,000 hadis yang hafal. Ambil lagi mampu kita nak bilang imam-imam dah sampai mereka hafizul hadis. Ini lagi pada hafiz hujjah. Hujjah ni 300,000 hadis sekali dengan sanad hafal. Yang ini daripada hakim, hafal ratusan ribu hadis dan menguasai semua ilmu hadis itu. Cuba berbanding dengan kita sekarang berbincang tentang amal Quran Sunnah. Kita tak perlu ikut mana-mana imam mazhab. Siapa kita ni? Kalau banding dengan imam-imam hadis ini pun kita tak ada masuk dalam golongan itu. Di kalangan hadis tadi yang paling rendah sekali siapa? Golongan mana? Hadis ini hafal 10,000 hadis. Ada kalau yang berbincang sekarang ni amal Quran Sunnah tak perlu ikut Imam Syafi'i. Berapa hadis dia dah hafal? So baca 2-3 hadis mesti dia tahu tadi. Tak boleh baca. Kalau hafal pun hafal sikit, mana hadis-hadis dia nak bid'ahkan orang, nak hukum-hukum dengan orang, itu dia akan hafal sikit. Jadi hingga orang sekarang, zaman sekarang di Malaysia, di Buli Hind, kata di situ banyak
belajar hadis. Di situ pun tidak ada. Di negara Arab pun banyak sekarang ini hari hadis yang hafal dan seluruh mungkin ada, tapi susah kita catat sekali. Kalau yang mampu hafal 100,000 hadis, namanya cari sekarang ini Hakim Al-Hufaz, Imam Jalaluddin Suyuti, orang terakhir hafiz hadis. Lepas itu tidak ada hafiz hadis. Hafiz Quran ada, sudah sekarang tuan-tuannya hafiz Quran ada. Itu lain. Hafiz Quran lain, hafiz hadis lain. Hafiz Quran mesti dah hafal 6,000 lebih ayat itu. Begitu juga syaratnya hafiz hadis ini mesti dia dah hafal 100,000 hadis. Baik, itu golongan muhaddisin. Lebih tinggi daripada golongan muhaddisin ini mujtahid yang saya sebutkan. Mujtahid ini juga ada peringkat-peringkat ashabul tamyiz, ashabul wudu, ashabul syar'i, ashabul wudu, dan juga mujtahid fil masalih, mujtahid fil mazhab, mujtahid mutlak imam mazhab tinggi sekali. Jadi cuba kita tengok, seseorang tengok ayat Quran dan hadis, dia nak buat kesimpulan keputusan daripada ayat itu, hadis itu, golongan mana mampu pandai, golongan mujtahid, bukan golongan muhaddis, bukan golongan mufassirin. Jadi golongan mujtahidlah golongan yang paling mahir nanti kalangan umat Islam sejak daripada zaman tabi'in sampailah zaman kita sekarang ini. Jadi untuk mudah paham perbezaan antara imam mujtahid dengan imam-imam hadis ini, saya akan bagi satu contoh. Kalau saya bagi contoh perbezaan antara imam mujtahid dengan imam muhaddis, itu agak jauh sedikit. Saya bagi satu contoh perbezaan antara imam mazhab itu. Walaupun tak jadi imam mujtahid, cara ijtihad mereka itu berbeza. Daripada situ pun kita boleh nampak kebolehan imam-imam mazhab, imam-imam mujtahid itu macam mana. Jadi kita cuba tengok satu hadis riwayat daripada Abi Salamah anak Abdurrahman bin Auf. Dia riwayat daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min al-ilm," apabila salah seorang daripada kamu bangun daripada tidur waktu malam itu, salah jenisnya ada kemungkinan jangan masuk tangan dalam air wudu itu hatta yufriga alaiha marrataini aw thalathan, sehingga dituangkan air ke atas tangan, maksudnya masuk tangan 2 kali ataupun 3 kali. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh masuk? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, kerana tangan dia bermalam di mana tidak tahu, maksudnya takut tangan ini tersentuh letak ruangan itu dalam keadaan tidak sedar, tangan tidak bersih, tak basuh tangan selepas daripada bangun tidur ini masuk dalam bekas air itu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam larang jangan masuk ke situ. Jadi daripada larangan tadi, jangan kita membanding muhaddis dengan mujtahid. Cuba kita tengok antara Imam Ahmad bin Hanbal dan 3 imam lagi, sama-sama mujtahid, tapi darajatnya beza lagi, dan cara ijtihad dan cara penggunaan kaidah ini masih berbeza. Punca daripada situlah, daripada hadis sama, daripada ayat sama, berbeza pandangan di sisi imam-imam mazhab. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal daripada hadis itu dia keluarkan hukum, kalaulah seseorang bangun tidur tidak basuh tangan, dia masukkan tangan dalam bekas air itu akan jadi najis. Dia hukum secara zahir hadis itu. Kita ambil daripada 3 imam Syafi'i, 3
kemudian barulah menetapkan. Jadi kita ambil Imam Syafi'i lah, sebab kita ini mengikut ijtihad Imam Syafi'i lah di sini. Jadi Imam Syafi'i dia sudah keluarkan hukum daripada hadis itu. Kalau seseorang bangun tidur, sama ada tidur malam ataupun tidur siang hari, dia tu yakin tidak ada najis tangan dia. Kalau begitu sunnah mustahab basuh tangan. Kalau dia masukkan tangan dia ke dalam air bekas air wudu tanpa dia basuh tangan, hanya makruh air tidak ada najis. Kalau yakin ada najis di tangan, dimasuk dalam air akan jadi najis. Jadi macam mana Imam Syafi'i boleh keluarkan hukum berbeza dengan maksud zahir hadis itu? Kalau kira-kira kalau kita akan kata Nabi suruh masuk sudah, kenapa nak beza pula nak bunyi bersih, nak bunyi kotor? Nabi suruh masuk lah. Kalau kita sampai sekarang tak akan lebih pada itu. Imam Syafi'i mikir Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis di masa mana? Masa mana maksudnya? Waktu mereka awal Islam ke ataupun kemudian daripada itu. Yang kedua, Imam Syafi'i kaji dan fikir Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis ini. Masa itu bangsa Arab, bangsa Quraisy ini istinja guna air ataupun sapu dengan batu istinja air ada. Yang mana sahaja? Kalau kita fikir tak nampak di situ apa Imam Syafi'i berfikir yang bukan hukum hadis ini, mungkin kita akan kata begitu. Kemudian Imam Syafi'i kaji pula masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis ini, cara pakaian bangsa Arab Quraisy ini macam mana? Pakai kain atau pakai seluar? Yang keempat, masa Rasulullah SAW bersabda hadis ini musim sejuk atau musim panas, dia kaji betul. Kemudian daripada itu barulah dia buat hukum, keluarkan hukum yang saya sebut tadi. Jadi kita juga ambil faham kenapa Imam Syafi'i kaji harus betul. Imam Syafi'i kaji Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis ini masa mereka awal Islam ke mana? Jawapannya masa mereka awal Islam, di mana masa itu yang keduanya bangsa Arab Quraisy masih tidak pandai lagi guna air ketika basuh gigi lepas buang air, hanya satu dengan batu. Yang ketiga, Imam Syafi'i dapati masa Rasulullah SAW bersabda hadis itu bangsa Arab, bangsa Quraisy masa itu hanya pandai pakai kain saja, tak pakai pun seluar. Dan ketika Rasulullah SAW bersabda hadis yang tampaknya musim panas, daripada situlah Imam Syafi'i keluarkan hukum tadi. Macam mana dia keluarkan hukum itu? Kalau seseorang musim panas dia tidur waktu malam dalam keadaan berperut, celah-celah anggota badan ini akan keluar perut, celah punggung akan keluar perut, celah dia pun akan keluar perut, akan masak celah-celah itu. Satu. Yang kedua, disebabkan istinja dengan batu, walaupun air najis dah hilang sah semayang, tapi bila tidur lepas keluar najis tadi akan basah dengan tidur. Yang ketiga, bila tidur dalam keadaan pakai kain ini, biasanya kain ini sehat, kita pakai kain tidur pagi, kita bangun tubuh cari kain bawa atas badan kita, ada tercukup kain cuci kita tulis dengan itu, tak ada bersangkut sebab kita mencari atas akan tubuh kita kena isi tercukup kain, tapi dari sana dari sini juga kan biasa budak-budak biasa dan mungkin berdua pun itu ada urusan. Jadi kain ini maksudnya boleh terselah, kain terselah
hadis tadi masa dengan hidup Nabi SAW beritahu manusia dia suruh basuh tangan ni kerana budaya dari aina badat sejuk. Orang tidur tadi dia sendiri tak amal, takut tangan dia bermanam di mana. Ketika ada permasalahan hadis tadi basah dengan peluk kain di selak boleh jadi tangan tak kotor. Jadi semuanya boleh jadi berdasarkan masa Rasulullah bersabda sebab Imam Syafi'i buat keputusan kalau dah yakin tangan ni najis, maknanya keadaan dia tidur tu musim panas pakai kain istinja pula dengan batu itu mungkin tangan boleh jadi cuma kotor. Kalau gitu wajib basuh tangan dia. Kalau tidur tu pakai seluar tangan selamat tak sampai tegak. Keluar nanti tu musim pula sudah tak perlu nak suruh keluar pun kena exercise kalau keluar tidak akan keluar pun dah pun istinja dengan air basuh cuci dengan air. Kalau keadaan tu begitu maknanya yakin tangan tidak najis. Kalau begitu Imam Syafi'i akan basuhlah. Bagi amal juga dalam hadis Nabi suruh basuh tangan itu mustahab sunnah basuh. Kalau tak basuh atau air tidak najis kalau dalam keadaan yang kedua tadi air tidak najis dan makruh sekali. Jadi maknanya berbeza antara imam mazhab cara mereka memikir dan cara mereka istihadi berbeza. Jadi tiga imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, tiga imam ini mereka dah buat satu-satu kajian, satu-satu keputusan. Mereka akan di kepada halus, akan kaji halus, kaji semua ayat Quran dan hadis-hadis ada kaitan dengan satu keadaan ini. Kemudian tahu Imam Ahmad bin Hanbal dia tidak. Dia amal dengan sahih Quran dan hadis. Contohnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal pernah jumpa. Imam Syafi'i tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal dia katanya engkau buat keputusan hukum dengan hadis man taraka salatan muta'ammidan faqad kafar. Orang sengaja tinggal sembahyang ni kufur. Jadi kufur itu engkau ambil maksud kufur hakiki, kufur dah keluar daripada Islam. Itu pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Di sisi imam lain, kufur di situ kufranun nikmat, kufur nikmat. Hanya Allah bagi banyak nikmat. Kita tidak sembah Allah, tidak terima kasih dan tidak menzahirkan kita sebagai hamba bersyukur dengan Allah. Itu kufur nikmat. Tidak jadi kafir keluar daripada Islam. Kalau dia pun tidak ingkar dengan hukum sembahyang itu, tidak jadi kafir sebenar. Kufur nikmat. Itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau tak sembahyang dengan sengaja dan jadi kafir ini. Imam Syafi'i tanya, dia jawab begitu. Jadi Imam Syafi'i soal dia, kalau dia tidak jadi kafir, macam mana orang tak sembahyang tadi nak jadi Muslim semula? Imam Ahmad bin Hanbal kata sembahyanglah. Dia tak sembahyang sebab itu jadi kafir. Sembahyang dari Muslim tak. Itu sahih maksud Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i jawab kata, syarat sah seseorang kafir masuk Islam bukan sembahyang, mengucap dua kalimat syahadat. Mana boleh dengan sembahyang saja dan menghilangkan kufur dia. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal diam, tak boleh berkata apa. Maksudnya berbeza antara imam-imam cara istihad mereka begitu. Jadi zaman kita sekarang ni ramai rumah dan bising-bising kata amal Quran Sunnah, dan ekoran daripada itu mereka kata tak perlu ikut imam mazhab. Depan kita ada ayat, ada hadis. Ayat kemas daripada Allah, hadis daripada Rasulullah maksum.
imam-imam mazhab ni sama kita pun salah, imam mazhab pun silap. Dua kali ni pun salah dengan silap sumpah. Jadi tak payah disebutkan dengan imam-imam mazhab tu. Jadi boleh atau tidak kita nak amal Quran Sunnah tanpa kita ikut dengan mana-mana ijtihad imam mazhab tu? Jawapannya ada dua. Satu boleh, satu tak boleh. Boleh itu bagi orang sampai peringkat darjat mujtahid seperti imam-imam mazhab itu. Boleh dia amal Quran hadis terus. Sebab apa? Sebab dia faham betul Quran dan hadis itu. Kalau orang tidak ada peringkat darjat mujtahid, walaupun dia dah jadi alim, tuhul, wangul, imam, ustaz, mufti, mufassir, muhaddis, bilanglah pangkat atau sama sekarang ada pakar hadis, maulana, maulana, semua sekali tidak ada kebolehan ijtihad. Pandai tafsir Quran, ceramah ayat-ayat tafsir, sumber hadis-hadis itu syarah. Itu mai daripada mana? Daripada ulama dulu dah tulis dalam kitab-kitab itu, kita ambil baca. Orang lain tak baca, kita baca. Orang tak pandai baca, biasa kita pandai baca macam. Itu bukan imam mujtahid. Tak sampai peringkat imam mazhab itu, jauh lagi. Imam mazhab tadi saya dah bilangkan, dia peringkat dia atas, atas kami. Muhaddis dia atas bumi. Kita tidak ada apa-apa ni. Dari mana? Atas bumi itu muhaddis dan dari bawah bumi lah. Maknanya kita ni tak apa. Kita dapat belajar sikit, dapat amal sikit. Kalau tanya dengan imam-imam mazhab dulu, alim ulama dulu, tabi'i, kami dengan mereka kita ni zero kosong. Jadi bagi kita tidak faham apa-apa ni, walaupun alim, walaupun mufti, walaupun hadis mufassir, mesti ikut ijtihad mana-mana orang imam mazhab tu. Jadi senang kita di Indonesia ni ada pilih ikut ijtihad Imam Syafi'i dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ikut Imam Abu Hasan Asy'ari, aman akidah dia, dan ada sebahagian sedikit di Malaysia ada ikut akidah Imam Abu Mansur Maturidi, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ikut situ semua. Jangan kita mau cakap besar, kita mau ikut Quran, mau ikut Sunnah. Kalau ijtihad Imam mazhab itu bercanggah dengan mana-mana ayat, mana-mana hadis, kita tolak imam itu. Kita ikut Quran hadis. Mesti kita tolak banyak ayat Quran dan imam-imam. Sebab apa? Kita kena banyak ijtihad imam, mesti ada bercanggah dengan mana-mana ayat dan mana-mana hadis. Mesti jumpa. Sebab apa itu? Contohnya ada kajian lain ketika kita semayang itu ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak buat kajian. Ada hadis dalam Sahih Muslim pun ada hadis sahih juga. Kita jumpa hadis itu, kita nak kata ni hadis ini sahih. Kenapa kita nak buat kajian ini? Kita baca subuh sekarang pun kita jumpa pula satu hadis. Ada imam hadis, seseorang kata rawi dalam hadis ini dalam sanad ini dhaif. Hadis ini dhaif. Nabi sallallahu alaihi wasallam urut hanya 1 bulan saja kemudian tinggal. Akhir maksud itu diambil. Imam Syafi'i dia kali hadis seperti tadi. Kalau cerita lagi, maksud isyaraatnya. Jadi begitulah gambaran terakhirnya di sisi imam-imam ini. Imam-imam tahu semua ayat, semua hadis. Jadi bagi kita orang biasa, pegangan bagi kita, saya nak baginya, bukan saya lah orang ada keputusan begitu. Sekiranya kita jumpa mana-mana ayat Quran ataupun hadis bercanggah dengan ijtihad Imam Syafi'i, kita
Syafi'i saja. Kita ikut ijtihad Imam Syafi'i, walaupun alim besar macam mana pun ikut ijtihad Imam Syafi'i. Jangan cakap sah ni ayat Quran, ini hadis sahih dalam Bukhari ni. Tak perlu kita bising begitu. Sebab apa? Sebab Imam dia tahu maksud ayat itu macam mana. Kita tahu zahir terjemah saja, seperti Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Syafi'i tadi. Kita tahu zahir, Imam Syafi'i tahu hadis, dia buat hukum. Hadis kita tahu sahih itu saja, dhaif kita tahu itu saja. Imam tahu sahih betul, tapi sahih ini sahih macam mana? Nasib atau mansukh, hukum masih dipakai ataupun hukum dah ditinggal, ataupun hadis sahih ini rajih ataupun marjuh. Dia tahu, kita tidak tahu. Kita tengok hadis adalah Bukhari, kita lupa ini hadis sahih. Kenapa ijtihad Imam Syafi'i bersama dengan hadis sahih? Imam Syafi'i salah. Oh, dia pandai pada Imam Syafi'i, boleh hukum Imam Syafi'i salah. Maknanya dia lebih pandai pada Imam Syafi'i. Tengok-tengok, tak pernah belajar hadis pun, tak pernah belajar untuk madrasah pun, dengar orang dia pun itu. Yang cakap pun ilmu ada sikit tahu. Kalau belajar 3 tahun, dapat pangkat ini, bukan alim besar, bukan macam Imam Syafi'i. Dia pun cakap Imam Syafi'i salah. Ini hadis dhaif Imam Syafi'i aman. Dhaif itu dhaif di sisi siapa? Kalau kira begitu, dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari hadis sahih ada juga satu hadis di sisi Imam Bukhari sahih, dah ada dalam Bukhari. Di sisi Imam Yahya bin Ma'in itu Imam Bukhari dhaif hadis itu. Kita nak ikut siapa? Imam Bukhari atau Imam Bukhari? Turun lebih pandai. Kita ikut turun, tapi ikut Imam Bukhari. Itulah. Ada satu hadis dalam Bukhari. Imam Ibn Tausi kata hadis itu mau'ud palsu. Kita nak ikut siapa? Kita tahu Bukhari sahih setakat itu. Apa masalah ada lagi dalam itu? Kita akan tahu. Imam Daraqutni kritik dengan sanad-sanad hadis, kata sanad terputus ini faham. Hafiz Ibn Hajar jawab balik, awal balik semua keadaan. Kita akan tahu. Jadi tak boleh kita cakap besar dengan Quran, hadis Bukhari sahih setakat itu tak cukup. Kadang Imam punya ijtihad kita akan jumpa bersama dengan hadis Bukhari. Bagi kita angkat saja hadis itu mansukh dan batalkan hukum di sisi Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i amal dengan hadis ini. Ada hadis yang Imam Syafi'i amal bersama dengan hadis ini. Hadis masih ada dengan Imam Syafi'i. Kita tak jumpa hadis itu. Kita jumpa Bukhari sahih. Ingat dalam Bukhari semua hadis ada. Dengan begitu hanya ada hadis bab ada 2000. Imam Bukhari hafal 300,000, 500,000 hadis. Bagi kita 2000 lebih, kita berusaha angkat bahu tak cukup. Bukhari ada. Imam Bukhari pun tak cukup dengan hadis. Ada dalam Bukhari itu dia putar dengan hadis lain. Kalau untuk ada. Jadi ilmu kita ni kalau banding dengan ilmu Imam Syafi'i, Imam jelas itu Imam itu pun ada ilmu kita. Tak perlu kita ikut Imam Syafi'i, tak perlu Imam Hanifah salah. Amal hadis dhaif tak perlu kita tahu. Imam kadang-kadang dia membuat satu keputusan bila bersama satu sama lain, mereka gunakan ijazah tarjih. Imam Hamdani kata dalam kitab Al-Ittibah An-Nasikh wal Mansukh min Ahsan, katanya di sisi Imam Mujtahidin, fuqaha Mujtahidin di kaidah tarjih mereka guna pakai ketika membuat keputusan antara ketambahan ayat dan hadis sama hadis ini hampir 50 kaidah. Dalam kitab An-Nukat Hafiz Iraqi ada hampir 100 kaidah. Kita tahu kaidah-kaidah itu doa angkat bahu kata pakar hadis Imam
50-100 selama ni kita dengar hanya dari orang tahu ni satunya mana bila berjangka sahih dengan baik amal sahih baik iman itu sejak puluh tahun dulu dari sampai sekarang itu tentunya hanya lain bunyi. Jadi imam-imam ni kadang-kadang dia buat keputusan bila tersambar dua hadis dia tak peduli pun sahih ke baik ke mikir lagi situ dia mikirkan dia lain lebih tinggi daripada itu ada lagi dia akan hadis itu akan bila imam pilih terpilih dengan hadis baik disebabkan maksud hadis baik itu sama dengan ayat Quran. Jadi di sisi imam itu hadis baik yang sama maksud dengan ayat Quran ini darjat dia lebih tinggi daripada hadis sahih itu satu kaedah kita sekarang tahu. Jadi baik hadis itu ada imam dan tapi di sisi imam yang menerima hadis itu mungkin tidak baik itu pun ada berbeza lagi antara satu sama lain. Bahawa kita tak faham dan simpan dalam otak kepala kita. Kita tak mampu nak faham, belajar dan ambil tahu sisi boleh nak jadi imam seperti mereka. Tak sampai, tak ada zaman orang zaman sekarang ini. Orang mahir macam mana pun. Dan orang lagi mahir, lagi tunduk, lagi suka ikut ijtihad imam. Tengok hadis Ibn Hajar sekarang ini. Kita hadis 100,000 hadis apa sekali dan sana. Syawak 2 kali boleh banyak kita lebih. Dia ikut ijtihad Imam Syafi'i. Imam Nawawi siapa tak kenal di Malaysia ni sudah pernah. Tafsir pandai hadis syarah Sahih Muslim boleh. Bihaq pandai kitab dia tulis imam. Kalau banding dengan kita punya ibu Abu Haji dia pun ada. Imam Nawawi buat apa? Adakah Imam Nawawi kata aku dah pandai? Boleh syarah Sahih Muslim dah. Kita perlu ikut mana-mana Imam Mazhab atau mau amal Quran Sunnah. Ada. Ini ikut Imam Syafi'i juga. Imam Badruddin ini pandai syarah Bukhari juga ikut ijtihad Imam Hanifah. Imam Ibn al-Arabi syarah kitab Sunan Tirmidzi Khariqatul Ahwali nama taksub ikut ijtihad Imam Malik. Orang imam-imam tak mampu kita bilang mufassirin, muhaddisin ikut ijtihad Imam Malik. Kalau mereka kata kita dah pandai tafsir, dah pandai hadis, kita boleh syarah hadis dah. Kita amal Quran hadis saja. Tak payah ikut ijtihad Imam Syafi'i, Imam Hanifah ikut sahabat. Ini Imam Syafi'i kata sah, Imam Hanifah mai kata tidak sah pula. Imam Syafi'i kata wajib baca surah Fatihah dalam sembahyang. Kalau tak baca Fatihah tidak sah sembahyang. Imam Hanifah sudah kata sah, tak baca pun sah. Kita nak baca atau tak mau baca? Nah, dia timbulkan soalan. Kenapa kau timbulkan soalan itu? Kau yakin tidak sampai tingkat mujtahid? Inilah mana satu imam ikut. Kalau dah ikut ijtihad Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i, jangan pemain pandangan ijtihad Imam Abu Hanifah masuk kacau dengan ijtihad Imam Syafi'i. Ini bukan umat muslimin di kalangan mazhab Syafi'i ini. Tak perlu semua itu. Kita belajar ijtihad Imam Abu Hanifah, contohnya belajar di India, Pakistan, belajar mai fiqh Hanafi. Dia belajar di Madinah, belajar mai fiqh Hanbali. Dia belajar di Jordan, Syria, belajar mai fiqh Syafi'i sama. Dia belajar di Morocco, belajar mai mazhab Maliki, belajar apa. Tapi jangan kita nak Malikikan Syafi'i. Jangan kita nak Hanafikan Syafi'i. Jangan kita nak Hanbalikan Syafi'i. Paling banyak kita bising usaha. Syafi'i pun Hanbali pula Hanbali. Itu sekarang usaha ni ada sesetengah itu mereka bawa sekarang amal Quran Sunnah. Orang pada itu jangan ikut Imam Mazhab, jangan amal hadis dhaif, dan akidah mereka pun cenderung kepada akidah
akidah mujassimah tajsim. Banyak lagi dari kita boleh tahu, masa tidak cukup. Jadi yang pentingnya kehendak Allah Subhanahu wa taala utus Rasulullah SAW di atas muka bumi ini wujudkan hamba-hamba Allah untuk ibadah. Jadi tujuan pertama kita hidup ini untuk sembah ibadah kepada Allah. Dalam itu perlu kita ada ilmu untuk ibadah ini. Jadi kita cari, jadi sesuai dengan masyarakat mereka di sini. Di segi akidah kita belajar akidah Syafi'iyah, dan dari segi fiqh amalan harian kita untuk sah amalan kita ni kita belajar fiqh Syafi'i, dan untuk membetulkan dalaman kita dapat hubungan baik dengan Allah kita belajar ilmu tasawuf. Jadi bagi orang awam biasa kita ni kita tak mampu, tak perlu kita sibuk Quran sunnah lah, sahilah, ta'iflah, cakap saja boleh. Tapi sampai mereka kita boleh faham betul semua. Jadi mudah bagi kita. Kita ambil kitab-kitab akidah, kitab fiqh, kitab tasawuf, tiga kita belajar. Itu juga sekarang di Indonesia tubuh-tubuh kita, imam-imam kita ajar ada kitab akidah, kitab fiqh, kitab tasawuf. Cukup akidah dan betul amalan kita seharian, dalaman kita hubungan baik dengan Allah akan dapat masuk syurga. Boleh jadi oleh Allah. Nak jadi oleh Allah tidak ada syarat mesti jadi adil. Kalau itu tiga perkara tadi boleh jadi oleh Allah. Tak perlu menyebut wali mampu ada karamah macam ini, tak perlu. Allah sayang kita, itu ya. Jadi tiga perkara tadi bukan kita reka daripada Rasulullah. Dalam hadis masyhur, hadis Jibril al-Islam bertanya Rasulullah, man iman, man Islam, man ihsan. Tiga pilar yang disebut tadi, akidah, fiqh, tasawuf. Itulah kita belajar, kita amal betul, insya-Allah kita akan dapat hubungan rapat dengan Allah dan akan dapat kasih sayang kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mampu kita dan memberikan kasih sayang kepada Allah. Allahu akbar.